Assalamualaikum, nama saya Nur Faiza binti Ahmad dan nama kad matrik saya H19A0616. Pengenalan terhadap tekanan emosi dalam kalangan pekerja di Malaysia. Tekanan emosi dalam kalangan pekerja ialah tekanan yang berpunca daripada atau melibatkan pekerjaan. Tekanan yang negatif baik dari segi mental, fizikal atau emosi merupakan satu faktor yang penting yang boleh menggugatkan keharmonian kualiti kehidupan seseorang pekerja. Bidang ini mula dikaji oleh penyelidik-penyelidik sejak lebih 100 tahun yang lalu. Menurut satu kajian, hampir 35% pekerja mengatakan pekerjaan mereka mengganggu emosi dan kesihatan mereka. Manakala 42% pula menyimpulkan bahawa tekanan pekerjaan menjadi masalah peribadi mereka. Tekanan merupakan satu reaksi negatif manusia terhadap rangsangan daripada sosial, suasana pekerja, ganjaran yang tidak mencukupi, gaya hidup yang terlalu mendesak dan sebagainya. Selain itu, ada juga tekanan positif yang dikenali sebagai eustress, yang bermaksud tekanan yang dialami secara sederhana dan mampu dimotivasikan individu untuk mencapai matlamat dan berjaya dalam usaha yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Rahman, nombor matrik H19A0374. Apakah punca tekanan emosi dalam kalangan pekerja di Malaysia? Tekanan boleh berpunca daripada individu, jenis pekerjaan, tempoh bekerja dan faktor persekitaran pekerja. Antara punca-puncanya ialah pekerja sering dibuli oleh ketua ataupun senior di tempat bekerja. Masalah ini berlaku kerana ketua ataupun senior merasakan diri mereka mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lain. Maka, mereka merasakan mereka berhak untuk membuli pekerja bawahan menyiapkan tugasan yang bukan milik mereka sendiri. Hal ini terjadi kerana kurang prihatin ataupun sumber manusia terhadap pekerja-pekerja bawahan. Punca seterusnya ialah persekitaran pekerja yang toksik. Hal ini sering berlaku di sesebuah organisasi. Ia berlaku disebabkan oleh sifat individu yang pentingkan diri. Contohnya, sering membuat keputusan tanpa berbincang dengan orang lain sehingga tercetusnya pergaduhan ataupun perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazira Aina binti Zakun dan nama matrik saya ialah H19A0730. Saya akan membantangkan hal berkaitan dengan langkah penyelesaian tekanan emosi di tempat kerja. Langkah penyelesaian tekanan emosi di tempat kerja. Kenal pasti tahap kemampuan diri sendiri dan belajar untuk memupuk sikap asertif dalam diri sendiri. Akui kekuatan dan kelemahan dalam diri sendiri, tidak membebankan diri sendiri dengan melakukan kerja yang berlebihan hingga menyebabkan tekanan emosi. Mencatat dan membuat jadual untuk diri sendiri supaya kerja yang ingin dilakukan tidak terlalu banyak dan lebih tersusun. Belajar memupuk sikap asertif semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Asertif merupakan keupayaan seseorang menyatakan apa yang ada dalam fikirannya, sama ada positif maupun negatif. Dan sikap asertif adalah sikap yang berkeyakinan tinggi dengan diri sendiri. Ciri-ciri asertif seperti menitik beratkan hal positif dan berupaya meluahkan perasaan kepada orang lain dapat membantu diri seseorang untuk menjadi lebih tenang. Langkah ini dapat meningkatkan keyakinan dalam jati diri seseorang serta dapat menghadapi masalah dan kritikan dengan lebih berkesan. Seterusnya ialah ubah persepsi hidup. Seseorang akan lebih tenang jika mengubah persepsi hidup dengan lebih baik dengan menganggap kerja yang diberikan oleh ketua atau senior bukanlah sebagai bebanan tetapi satu latihan untuk menjadikan diri lebih mahir untuk membuat sesuatu kerja dan melatih diri untuk menjadi lebih bekal dengan kerja yang diberikan. Jika ia berlarutan, pekerja boleh memberi tahu pihak yang bertanggungjawab. Mengubah persepsi diri akan menjadikan seseorang merasa seronok untuk bekerja. Langkah ini juga dapat mengubah seseorang menjadi sikap lebih terbuka, bertolak ansur dan realistik terhadap apa jua perubahan yang akan berlaku.
Seseorang yang mengalami tekanan emosi tidak perlulah membuat perubahan secara drastik. Rancanglah perubahan secara teratur dan memastikan perubahan membawa kebaikan kepada diri sendiri dan organisasi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri Nabil bin Syafi'i dan nombor kad matrik saya ialah H19B0293. Jadi saya akan membincangkan tentang apakah sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu dan mengenal pasti punca. Berdasarkan tugasan ini, sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca ialah melalui ilmu bersumberkan panca indera. Ilmu bersumberkan panca indera ialah dari deria dan tanggapan manusia, seperti melalui pendengaran telinga, penglihatan dan pemerhatian mata, dan akhir sekali melalui kesedaran hati. Oleh itu, kami telah menggunakan kaedah pemerhatian dan kesedaran seperti soal selidik dan temu bual bersama para pekerja bagi mengenal pasti punca tekanan emosi yang dihadapi oleh mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Muhammad Kamrul Zaman bin Yaakob dan my matric number H19A0306. Apakah cadangan penyelesaian dalam hal ini? Okey, pertama sekali adalah memberi motivasi dan kaunseling kepada pemangsa buli. Sesebuah syarikat perlu menyediakan satu badan kaunseling yang khas untuk memberi kaunseling kepada para pekerja mereka bahawa di tempat kerja adalah bukan satu tempat untuk membuli, terutama adalah dalam kalangan para pekerja baru. Okey, poin yang kedua adalah tindakan tata tertib kepada pembuli. Tindakan ini harus dilakukan agar mereka sedar bahawa tindakan yang mereka lakukan adalah salah, malah menyebabkan mangsa buli itu mengalami masalah mental buli. Disebabkan masalah ini akan memberi satu kesan yang buruk kepada mereka serta memberi kesan yang amat teruk dalam syarikat. Okay. Hai, Assalamualaikum. So, hari ini saya nak bercakap bagaimana kamu menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut. Okey, seperti yang kita sedia tahu, banyak sumber-sumber yang diperoleh oleh rakan-rakan saya. Okay, dan bagaimana saya boleh menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut? Macam mana saya yakin apa yang dicari oleh rakan-rakan saya itu adalah daripada sumber yang betul. Okay, so mari kita pergi. Okay, yang first ialah menggunakan nama web sahih. Sudah semestinya bukan Wikipedia. Daripada jurnal-jurnal yang telah diiktiraf ataupun diakui. Dan yang kedua ialah menggunakan buku yang telah diiktiraf. Seperti yang tentang Pelangi, Oxford. So, memang dah diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. So, jadi bahasa yang diterbitkan dan ilmu yang disampaikan itu sudah pasti dipercayai oleh. Okay, sekian itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulaskan satu kaedah pemerolehan ilmu. Pengkaji telah melakukan satu kaedah iaitu soal selidik dengan mengedarkan borang-borang kepada pekerja dengan menyoal beberapa soalan mengenai tentang tekanan emosi dalam kalangan pekerja di tempat kerja. Dengan cara ini, dengan kaedah ini, pengkaji tahu peratusan pekerja, bilangan pekerja yang mengalami stres dan sebagainya. Pengkaji juga melihat artikel dan sumber yang sahih dari laman web yang betul. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.
Hai, terima kasih serta penerangan saudari sebentar tadi. Okey, baiklah, saya akan menerangkan dan menghuraikan tentang apakah justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah tersebut diguna pakai. Seperti yang kita sedia maklum, konteks dalam pengurusan sumber manusia tidak asing lagi dengan kepengurusan pembangunan para pekerja itu sendiri yang bersifat kombinasi dan kompleks sejajar dengan pengurusan ciri-ciri suatu pekerjaan itu. Sumber ini diambil dari laman web yang sahih dan telah dikaji oleh pengkaji dalam penulisan beliau untuk menyampaikan maklumat berkaitan tentang pengurusan sumber manusia dan apa yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, kes tekanan emosi dalam kalangan pekerja yang telah kami pilih untuk dibincangkan dalam tugasan ini. Hal ini dapat dibuktikan terdapat banyak artikel yang boleh diguna pakai di dalam laman web Laman Sesawang kerana isi atau masalah yang dibincangkan antaranya adalah seakan-akan sama. Ini adalah contoh di mana tekanan kerja dalam organisasi kepolisian terjawab dalam perspektif kecerdasan emosi dapat dilihat di dalam laman web itu sendiri yang mempunyai artikel-artikel yang sahih dan bukti-bukti empirikal yang telah dikaji oleh pengkaji dalam membuat artikel ini. Itu sahaja maklumat yang dapat saya kongsikan dalam tugas saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Syafarina binti Anwar dan nombor kad matrik saya ialah H19A0409 dan hari ini saya akan membincangkan tentang poin yang kedua mengenai mengapa sumber dan kaedah tersebut digunakan, iaitu yang kedua iaitu soal selidik. Okey, pengurusan sumber manusia sangat berkait rapat dengan tekanan emosi dalam kalangan pekerja di Malaysia. Oleh itu, kaedah soal selidik telah digunakan pakai dalam kajian ini. Soal selidik digunakan kerana soal selidik dapat menawarkan cara cepat untuk mendapatkan hasil selidik dengan cepat. Selain itu, ia juga cepat dan mudah untuk mengukur hasil dengan alat dalam talian mudah alih. Ini bermakna syarikat boleh mendapatkan jawapan dalam masa 24 jam atau kurang. Okey, ini merupakan contoh soal selidik yang digunakan dalam kajian ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Secara kesimpulannya, faktor dan langkah yang dicadangkan untuk mengatasi masalah tekanan emosi dalam kalangan pekerja di Malaysia haruslah diatasi dengan segera. Mengatasi tekanan kerja perlu dilakukan oleh semua pihak. Pengurusan tekanan memerlukan kemahiran yang mesti dipelajari oleh semua anggota di dalam organisasi. Tanpa tekanan negatif di tempat kerja, maka hal ini akan membuatkan pekerja dapat bekerja dengan cemerlang dan dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kehidupan pekerja.